Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Kita bertemu lagi sekali dalam majlis ilmu singkat, padat, dan saya mengharapkan kali ini mendapat lebih manfaat kepada anda sekalian. Sambil kita menunggu kawan-kawan kita masuk, kita nak tanya khabar semua. Ada tinggal 3 hari lagi ni, macam mana perasaan anda? Dulu kita cerita, lepas tu tahu-tahu dah dekat nak habis kan. Mula kata selamat menyambut bulan puasa, selamat menyambut Ramadan. Sekarang dah nak habis dah pun. Jadi kalau kita mendapat manfaat, siapa yang dah kurangkan berat badan, dah baca banyak lembaran Quran dan sebagainya tu, anda alhamdulillah dah banyak beribadat. Tetapi hari ini kita nak cuba juga lagi, ada 3 hari ni, kot-kot boleh lagi dalam masa sedikit waktu, sesingkat 3 hari ni pun, kalau boleh kita masih lagi cari jalan untuk menurunkan 1 kilo lagi, boleh tak? Okey, kalau bagi mereka yang overweight. Okey, Melrose, Ning, Ain, Kuising, how are you? Rahana, okey, Karimah, okey, Izhar, Nur Hidayah, baik. I hope everybody is back now. This morning kita dapat matahari yang terbaik dalam 3-4 hari lepas yang banyak sangat mendung. Alhamdulillah, ramai orang tadi excited, dan saya mengharapkan anda sekalian yang belum lagi join the Eastern Light Club members, boleh jangan malu-malu, boleh join saya pagi-pagi sebelum matahari naik. You bersedia masuk live kat Facebook saya. Baik, Instagram dan juga Facebook, we start now, okay? 15 makanan yang anda harus hati-hati. Kalau boleh jangan jadikan amalan ni berterusan. Kalaupun anda dah buat, saya pun dah buat, saya pun mungkin masih lagi makan, ataupun anda masih lagi makan, tapi mulai daripada hari ni kalau boleh kita cut off. Pasal apa? Saya dah dapat banyak topik-topik yang kawan minta, ataupun follower saya minta suruh cerita. Yang paling lately ni, yang terakhir ni, dia orang kata, "Dok, tolong cerita sedap sebab sakit sana, sakit sini." Sakit yang tak tahu kat mana, tak tahu sakit je. Tahu tak? Ada yang sakit perut, ada yang angin, lepas tu sakit urat belakang. Kalau saya tanya-tanya lagi, dia pun tak tahu. Kadang-kadang dia mai, kadang-kadang dia pi. Ni sakit yang nak kata orang tua tak, ni orang muda-muda pun sakit macam ni. Jadi saya fikir-fikir balik, macam mana saya nak cerita? Takkan nak bagi painkiller, betul tak? Rupa-rupanya banyak kajian telah dijalankan, semuanya berpunca daripada perut. Jadi betul lah Rasulullah SAW telah bersabda semua penyakit tu bermula daripada perut, betul lah kan? So rupa-rupanya juga ada beberapa list yang tak akan habis saya cerita, tapi nanti you takut pula kalau saya cerita semua. Saya sendiri pun kadang-kadang terlepas pandang juga kan. Tapi yang 15 ni kita tak boleh lepas pandang. Yang lain tu kadang-kadang terlupa, contoh macam kalau terlebih sikit kopi ke apa-apa tu masih lagi okey. Tapi yang ni, mula nombor 1 dulu, ready? Nombor 1 ialah, cuba teka dululah. Saya rasa you pun dah agak apa saya nak katakan. Banyak kali dah saya ingatkan anda, dan anda masih lagi, saya tengok masih lagi order benda tu. Bila sekarang ni sejak ada delivery service ni, lagi banyak pula. Lepas tu kawan pula hantar kat kawan, you hantar kat kawan ni, kawan tu hantar balik. Nak berbalas budi, betul lah. Hang hantar yang A, aku hantar B. Tapi A dan B, lepas tu kawan C pula tengok-tengok sikit, kata aku pun nak join juga, aku hantar juga. Lepas tu besok aku dapat balik benda ni. Yang dapat balik tu, saya nak cerita kat you, ada tak dalamnya 15 benda ni? Selalunya adalah kan, tapi nak buat macam mana? Number 1, sugar, gula. Okey, macam meluat sangat pada gula. Bukan meluat, tetapi you bacalah buku mana pun, you bacalah kajian mana pun, the poison of all poison in terms of food lah, dari sudut makanan. Kita tak mau cerita benda yang haram, itu bukan kerja kita. Kita cerita benda yang hari-hari you dan saya dan anak dan cucu kita makan. Ni dah besok ada tinggal berapa tahun lagi je dalam hidup kita pun, duk tibai juga lagi benda tu. Baik, beginilah. Sugar kalau boleh tolong, cuma untuk nak bagi sedap makanan aja, you simpanlah kat rumah. Kalau saya kata buang langsung sugar tu agak kejam kan, sebab saya kat rumah pun saya rasa ada dia orang simpan tu.
Sebab rumah saya ni ramai duduk, jadi mau tak bolehlah nak jaga untuk seorang dua je kan, kena jaga untuk semua orang. So kadang-kadang pajri yang saya makan pun, yang saya suka terung ke apa-apa tu kan, masakan tu pun kadang-kadang dia bergula juga sikit. Kalau takat tu saja masih okey. Tapi yang sengaja you makan, memang you taruh gula. You ambil sudu, you cedok, minimum 2 atau 3 senduk ataupun 3 sudu masuk dalam you punya minuman ke makanan. Ya Allah, that is the number one. Ini tak saya campur lagi dengan dia punya apa tu sirap dia, pewarna dan sebagainya lagi kan. So nombor satu ialah sugar. Sugar yang nampak dulu. Kot-kot lah you kata, doktor saya tak nampak sugar tu, so it's okay lah kan. Alright, so sekarang saya mulakan dengan gula yang you nampak dulu. Okay, gula pasir, right? So saya dah cerita dari dulu sampai sekarang, you boleh gantikan dengan honey, you boleh ganti dengan dengan kurma, you boleh gantikan dengan dengan stevia kan, ada bahan-bahan molas, nira-nira yang fresh daripada pokok-pokok tu, semua tu boleh, alright, tetapi jangan yang dah diproses. So habis cerita, sampai bila-bila pun you tolong, bila nampak gula lebih daripada setengah kilo you simpan kat rumah tu, you dah apa orang panggil lawan arus lah. Okey, arus kita sekarang cuba nak sihat. So gula musuh utama. Nombor 2, you dah pernah dengar cerita kat saya dulu, iaitu susu. Okey, susu zaman moden. Saya tak kata susu kalau you daripada kampung kan, you bela sendiri kambing you, lembu you sendiri, semua sendiri punya, you lepas dia ke kawasan liar, maksudnya rumput-rumput kat mana-mana pun dia boleh makan, yang fresh. Yang tu saya pun nak susu tu sebenarnya, tetapi dah tak dapat susu tu. So semua susu sekarang yang diproses, yang dah dipasteurize. Dan nombor 3 masih lagi susu juga. Okey, nombor 3 ni susu. Nombor 2 susu, nombor 1 gula, nombor 3 pun susu, tapi susu yang dia tulis kat pasaran tu, dia tulis kat situ low fat. Kan dia kata low fat, low fat milk. Susu rendah susu dalam you punya milk tu, dia jual banyak-banyak macam tu. Jangan pegang kotak-kotak tu langsung. Okey? You mesti kata yang ni sihat doktor sebab dia low fat kan. Tolong, okey, jangan pegang langsung benda-benda tu sebab kita dah tahu apa yang ada dalam tu, okey. Dia dah destroy semua yang baik-baik dalam tu, habis. Okey, kalau ada bahan-bahan seperti mayonnaise ke Thousand Island ke yang ada susu, asalkan ada susu, out. Okey, jadi nombor 3 dah habis. Nombor 4 sekarang ialah, you tahu sangat-sangat, saya akan terus pergi kat situ, iaitu daging. Now, kita bukan fanatik. Saya bukan 100% vegan, saya bukan 100% vegetarian, bohong. Family saya duk tengok sekarang, dia orang jadi saksi, saya makan. Semalam pun ada sate, saya makan. Okey, tetapi tak boleh makan benda-benda yang macam ni hari-hari. Itu maksud saya. Contoh, antara daging yang paling, ni orang marah saya, selalu saya kata, ayam at the moment, ayam moden ni, sampaikan ada kawan-kawan ataupun family sendiri kata, "Oi, murah ni ayam ni. Dia punya tu kenyang lah. Dia besar. Dia punya paha tu dah lah murah, sedap. Dah lah sedap, lepas tu mengenyangkan." Wah, siapa tak nak murah, sedap, kenyang? Orang tak kata hormon dalam tu, apa yang jadi penyakit apa nanti, apa yang jenis diabetes ataupun high blood pressure atau penyakit jantung yang akan jadi, orang tak akan cerita. Orang cerita sedap, murah dan kenyang. Jadi tuan-puan sekalian, kalau itulah you punya prinsip hidup you, dan kalau bila jatuh sakit nanti, jangan kata takdir. Yang ni saya tolong nak ingatkan you. Ramai orang kata nak buat macam mana, dah takdir, Allah dah bagi, dah semua ditetapkan. Hello friend, saya kadang-kadang bahasa tafsiran ni saya cukup geram. Jangan nak salah tafsir saja, okey? Jangan nak kata semua takdir saja, faham tak? Kita yang banyak menzalimi diri. Ni hari ni saya duk cakap ni, you sekejap lagi mesti order lagi, betul tak? Confirm. Dalam you punya refrigerator, betul tak? Berapa kotak you simpan. Zaman-zaman PKP ni takut. Pasal apa? You nak beli market pun sekali seminggu je. Kita tak boleh keluar selalu kan, betul tak? So you simpan banyak-banyak ayam moden.
Saya ulang lagi sekali, ayam moden, daging moden, semua yang moden. Itu ayam yang you nampak macam fresh. Tak tahulah lama ke tak lama dan sebagainya. Daging kalau daripada sekian-sekian negara tu kadang-kadang dah 6 bulan atas kapal. Entah apa dia letak, lepas tu dia bila sampai, dia bagi hilang dia punya keras tu, dia bubuh apa, bagi merah semua, saya tak tahu. Tapi yang ada yang paling kita takut masih peringkat daging ni ialah processed meat. Banyaklah processed meat kan yang telah diproses. Apa dia? Cuba you bagi tahu. Cepat, you tuliskan apa yang ada kat dalam rumah you sekarang. Cepat. Processed meat, sausage, pernah dengar? You punya apa tu, salami, apa tu yang you buat pizza tu? Pepperoni, macam itulah yang bulat-bulat tu kan. Lepas tu ada apa lagi yang macam-macam yang dalam burger punya style ataupun dalam you punya apa lagi processed meat ni. Sebab dalam proses meat ni nugget lagi satu semua ni. So tak kira lah jenis apa. Setengah orang kata kalau lagi dia proses lagi sikit sebenarnya daging tu, yang lain tu hampai dia masuk. Lepas tu dia bagilah perasa, pewarna, enhancer, flavor dan sebagainya, sampai kan kita tak tahu lagi dah originalnya apa lagi dah. Yang tu kalau you tak kata racun, you menipu. Ataupun saya tak bagi tahu yang benar. Okey, kalau you kata yang ni doktor you tolak ke tepi betul-betul, memang saya tolak ke tepi. Kot lah saya ni fanatik sangat tak. Ada benda saya let go lah. Kita pun ada banyak cheat day, betul tak? Tapi kalau sampai dah dalam kotak, dalam plastik, you tak tahu berapa lama dah dia simpan tu, sorry, out. So processed meat is totally out, okay? You dah tahu kan sebab dalam dia tu ada nitrite. Tahu tak? Nitrite ni bila you masak ataupun you nanti bakar dan sebagainya, nanti dia akan jadi nitrosamin. Nitrosamin, kalau pun you baru dengar cerita saya, pendekkan cerita, dia penyebab kanser. Okey? Diabetes lah, blood pressure lah. Pasal itulah ramai sangat rakyat kita. Orang kampung pun dulu jangan-jangan kena blood pressure, jantung, semua kanser. Lah ni ramai makcik-makcik yang tak tanya pasal apa makcik. Makcik ada stres ke? Makcik ada duduk tepi kelang asid ke apa? Tak ada apa. Rupanya anak-anak mereka dah mula suap makanan-makanan yang proses. Is that clear? Alright. So, nombor 4. Okay. Termasuk, saya lupa tadi, hot dog. Saya nak cerita hot dog lah tadi kan. Okay. Lepas tu, nombor 5 ialah, dah boleh kot? Okay. Boleh kopi tak? Bagi ke anak-anak you lah kan. Anak-anak muda yang baru ada anak, cucu you tu. Kesian kat mereka. Kesian kat anak, kesian kat cucu sekali. Pasal apa? GMO. Makanan yang penuh GMO sekarang, memanglah saya pun cakap banyak sangat. Sayur pun kadang-kadang sayur ataupun potato ataupun bahan-bahan makanan kita hari-hari ni, ingat 80 ke 90% semuanya GMO. Faham tak? Dah ditukar oleh gergasi-gergasi seperti sebut nama, boleh sebut sebab yang ni dah keluar kat seperti Monsanto, company-company farmasi yang besar-besar yang mereka ada interest, dia orang ada shareholder. Dia kalau boleh nak kontrol satu dunia. Kononnya nak menjamu bagi makan supaya orang tak kelaparan, supaya ramai orang boleh makan. Tapi dalam pada tu dia dah tukar dia punya genetik dia tu yang dipanggil genetically modified organism. Genetik, tahu genetik kan? Dia punya asal-usul, dia punya gene dia tu dalam buah-buahan atau sayur-sayuran ataupun ubi-ubi semua ni kan, bila dia tukar tu, walaupun banyak buah keluar nanti, sayur tu subur semua, tapi dia dah bertukar. Bila dia masuk dalam badan kita tak kenal apa genetik makanan. Padahal dulu nampak macam potato juga, ni nampak macam ubi kentang, tapi apa pula dalam ubi kentang? Jadi kita punya bakteria dalam badan kita pun confused. Maka dia belaga. Itu yang jadi, pernah dengar perkataan leaky gut. Gut kita jadi berlubang-lubang, macam berbocor-pocor. Bila dia bocor tu, dia keluar nanti protein-protein dalam badan kita. Itu yang keluar sakit tulang, sakit psoriasis, sakit SLE, sakit kulit tu yang makcik selalu suruh saya tulis tadi. Makcik sakit tak tahu macam mana. Inilah sebabnya. Bakteria dalam perut pun dah huru-hara, maka keluarlah gas, keluarlah GERD dan sebagainya. Jadi topik hari ni very important tau. Okey, dengar ya. Saya nak cerita yang seterusnya, iaitu bagi mereka yang ambil commercial oil. Minyak, kita pakai minyak, faham, betul. Tapi kalau siapa yang meniaga, saya minta maaf kalau
memanglah kita kena beli minyak yang murah kan. Tapi sekali-sekala kita yang pembeli ni, kalau kita beli okey lah. Sekali-sekala kita nak jaga juga ekonomi kita, takkan nak beli minyak yang mahal-mahal kan. Tapi saya nak cerita kayu, kalau you pernah dengar seperti canola oil, sunflower oil, minyak-minyak dalam plastik semua tu, okey. You nak marah-marahlah ke air, tak apa. Tapi setakat sekali je masak pun tak apa juga. Tapi saya takut tu yang masak berkali-kali tu, yang goreng berkali-kali tu sampai dah warna hitam, confirm yang tu memang penyebab penyakit. Tak tahu penyakit apa pula nak keluar. Kadang-kadang you kata, doktor, penyakit apa boleh keluar kalau saya goreng atau makan benda yang tinggi dalam goreng-gorengan ni? Dia ikut kadang-kadang ni yang ditakdirkan. Kalau nak kena diabetes lah, kalau nak kena gout lah, kalau nak kena penyakit tulang ke, penyakit kulit ke, yang tu dia pilih sendiri. Cuma kalau lebih banyak benda-benda yang berminyak macam ni, dah tukar warna dan sebagainya, dia lebih merosakkan liver, merosakkan sel-sel you, supaya dia senang sangat jadi mutation nanti. Tahu mutation tu boleh jadi sampai cancer. Itu yang orang kata nitrosamin semua tu. Saya tak mau cerita lagi dah. Bila orang buat perangai goreng sampai dengan plastik tu pun yang masuk dalam minyak goreng dia. Yang tu memang cari penyakit lah kan. Tapi yang saya pentingkan ialah kalau boleh ada duit sikit, goreng pun jangan terlalu galak sangat. Belilah minyak seperti minyak kelapa. Minyak kelapa tak salah kan. Kita punya negara sendiri ada minyak kelapa. Minyak minyak kelapa sawit, yes, boleh. Ataupun olive oil, tapi mungkin mahal lah sikit benda-benda tu. Minyak kelapa lah senang, okey? So, seterusnya, saya nak cerita lagi. Mau dengar tak ni? Okey? Sebab yang ni selalu kita makan ni. Garam. Wah, you kata, doktor, you yang suruh ambil garam dua calit sebelum minum setiap kali 500 ml tu kan? Betul, itu DND Diet mengatakan kita kena ambil garam jenis yang daripada bukit, garam yang banyak mineral. Yang saya kata ni, yang tak boleh ni ialah table salt, garam yang putih bersih tu. Tahu kan? Garam tu memang bawa penyakit. Terkenal dengan blood pressure, tapi banyak lagi penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh, dia ada kaitan dengan sodium potasium punya balance dalam badan kita, sehingga kan air ataupun plasma dalam darah kita tu tak balance nanti, dia haru biru dia punya fiziologi badan kita. So garam is very very important. Seterusnya, you nak dengar cerita tentang canned food. Dalam dalam tin. Semua jenis makanan yang dalam tin, tolong perhatikan. Banyak tak dalam kat dapur you, kat dalam kabinet you tu. Kalau you simpan bertin-tin kat situ, termasuklah daripada makanan beans dia, makanan ikan ke, dalam tu you simpan sardin ke apa-apa tu, can tu sendiri, okey? Itu berarti kalau benda-benda yang can ni, termasuklah kalau you ambil kan banyak minuman pun sekarang yang daripada can drink. Faham can drink kan? Seperti ada kopi, ada jus dan sebagainya tu, ada energy drink, semua tu daripada can. Energy drink tu satu cerita lain pula. Tak sempat saya cerita ni. Itu tak payahlah ya kelang kabut sangat. Kalau you makan hari-hari baru saya kata stop. Tapi yang duk ambil makanan daripada tin yang ada expiry date. Dalam can tu, balutan dia, salutan dalam tu ada BPA, tahu tak? Okey. BPA ni boleh menyebabkan liver ataupun penyakit kanser juga problemnya. Okey. So BPA adalah merupakan banyak termasuk dalam badan kita tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita panaskan can tu saja, kita buka can tu, kita makan terus daripada can tu juga, lagi bahaya. Okey, baik. Kita nombor berapa dah sekarang? Dah tak ingat dah, banyak sangat. Tapi yang penting ialah margarin sekarang. Margarin tak usah langsung fikir dah sekarang, boleh tak? Masih buat kuih lagi ke? Margarin pakai? Memang kan. Apa yang sedap tentang dia buat dengan margarin? Oi, kalau tak ada margarin tu tak jadi. Kuih ni ke? Kuih apung balik ke? Ataupun jenis-jenis macam ni kan? Saya nampak tin margarin tu tuduh besar-besar kan? So, mereka ambil tu macam tak kenal dunia lah. Ambil, tibai, sapu je kan. Pergi kedai mamak kadang-kadang kan, mereka buat roti tu, saya ingat mereka pakai margarin ke? Ataupun mereka pakai butter, pakai margarin kot kan? Tolong, okay, margarin is one of the worst synthetic oil. Dia buat daripada minyak daripada sayur-sayuran, betul, tapi dia bubuh hidrogen kat situ, dia tukar
Instead of ada omega 3 dan sebagainya, dia tinggi dengan omega 6. Omega 6 tu menyebabkan inflamasi. Jadi kalau akak-akak yang tanya saya Kak dalam YouTube ke, tanya kat saya punya Facebook, doktor ceritalah pasal sakit-sakit ni. Ni omega 6 lah menyebabkan sakit ni. Sebab omega 6 terkenal untuk penyebab menjadikan inflammation. Omega 6 memang bagus secukupnya, tapi kalau dia lebih, dia jadi inflammation. Kan saca inci kan ada omega 3, ada omega 6, ada omega 9, tapi rasionya cantik. Tapi bila kita buat masuk yang apa dinamakan margarine yang telah dihydrogenate yang daripada minyak dijadikan keras, ada warna kuning dan sebagainya, makan pula ada gula ke, ada garam dalam tu, perasa bagi sedap semua, kelas. Yang tu omega 6-nya mencacak tinggi. Menyebabkan makan banyak, dia menyebabkan sakit badan. Okey, sikit lagi. Tadi saya cerita tentang gula kan. Tapi ada banyak gula yang tak nampak. Cuba teka sekejap, gula tak nampak kat mana? Cepat. Kita orang Melayu, kita orang Kelantan katakan, kalau cerita pasal orang Kelantan, bukan Kelantan saja, semua daripada tempat saya ni orang Penang, samalah sampai ke Kelantan, Kelantan pula Johor ke, Sabah, Sarawak, semua suka benda manis, betul tak? Kuih muih. Kuih muih daripada orang Singapura pun sama, orang Brunei, orang Indonesia, semua suka manis-manis, betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, saya minta maaf kalau you masih lagi suka donat. Kadang-kadang you minta delivery hantar sampai 1 dozen kat you. Donat pula kan ada banyak jenis kan. Ada yang nak warna merah, nak strawberry, nak rasa apple lah semua. Allahu Akbar. You tolong nak bubuh cinnamon semua tu bagus cinnamon, tapi takat cinnamon tu je yang bagus. Yang lain semuanya out. Tak percaya, makanlah terus. Bukan saya ni nak suruh you ikut cakap saya kan. Saya ni boleh cakap je lah kan. Tapi saya tak akan makan, you jangan makan. Orang yang pernah kena kanser ataupun takut kepada penyakit-penyakit yang serius-serius, especially penyakit yang sekecil gatal kulit saja pun, acne saja pun, tolong buang bahan-bahan yang gulanya tak nampak. Tadi gula nampak, you tuang sendiri. Yang ni dia termasuk. Sebenarnya you tahu kan, dalam semua kuih muih kita kan, mesti ada kan? Baik. So, ada lagi kalau you suka kepada pai, tahu pai ni keras dia tu, keras kulit dia tu, hati-hati sebab zaman-zaman sekarang ni yang banyak frozen tu, ada orang buat kajian keras tu, kalau you salah-salah bulan, dia banyak sangat benda-benda yang diperbuat katakan daripada tepung dan gandum dan sebagainya. Kalau you jenis yang allergic kepada gluten, ini tak ramailah, tapi kalau you terlalu sensitif, kadang-kadang you makan lebih je benda-benda yang bertepung ni ataupun banyak gandum ni, you rasa cirit, you rasa perut you terganggu ataupun banyak sangat alergi dalam badan you, sakitnya sampai kadang-kadang muntah pun ada tu, tolong cek you punya tepung atau gandum yang you pakai kat roti-roti you tu. Termasuklah roti juga pun ada kadang-kadang bahan-bahan gandum kan. Okey, saya dah dekat nak habis, sikit je lagi. Saya nampak kat sini perkataan masih lagi benda manis juga, iaitu artificial sweetener. Pemanis tiruan. Cuba bagi nama yang paling popular, cepat. Ini bukan stevia. Stevia tu masih lagi natural. Itu pun orang tak suka kalau stevia banyak sangat kan, dia ada aftertaste. Tapi yang orang terlupa, yang banyak dalam makanan, dalam minuman, yang energy drink dan sebagainya, yang pengganti, kalau dah siap tu ready to drink, dia 3 in 1 tau. Kan banyak 3 in 1. Kopi pun ada tau, 3 in 1 tu tak, teh pun ada dengan dia punya krim lah, dengan milk dia semua tu, dalam tu ada dinamakan aspartame. Aspartame is cancer forming. Habis cerita kan. Dan dia stimulate satu lagi namanya saccharin. Pernah dengar ni? Lepas tu sucralose. Tak apalah, nama tu tak penting. Yang shocknya you tak sedar benda tu ada dalam tu. Okey? Kalau ada dalam tu, you kena make sure you jangan tempuh dia. Pasal apa? Dia bagi penyedap, bukan takat penyedap saja, dia bagi ketagih. Rupanya artificial sweetener ni bukan bagi manis saja, dia bagi ketagih. Macam apa? Tadi saya dah cerita belum? Ada satu perkataan MSG. Belum belum pula. List tu kalau saya lupa MSG, saya salah besar gini lah. MSG. Next one. MSG is another one.
Apa saja yang ada MSG, you tolong. Dalam rumah you kalau ada MSG, you dah tak ikut. Yelah, tak ikut cakap bukanlah ada apa-apa pun, bukan you nak rugikan. Tapi demi untuk kesihatan anda, saya mohon you supaya buang MSG. Okey, sampai kan ada orang sains mengatakan, dia panggil apa? Chinese Restaurant Syndrome. CRS. Chinese Restaurant Syndrome. Maksudnya, sindrom tu maksudnya gejala-gejala yang keluar lepas you keluar daripada kedai makanan Chinese restaurant. Sebab bukan Chinese saja, tapi terkenal. Dia orang tu mesti ada apa tu MSG. Jangan kata orang-orang Tionghoa saja, orang Chinese saja. Kita pun banyak pakai apa tu MSG. You tak usah bohong. Kalau kedai tu punya sedap sangat, dia buat laju susap, dia tarik, dia punya rencah tu you tak tengok ataupun you tak tahu apa, dia tak bagi tahu kat you, confirm ada. Dia buat simple sangat tapi sedap. Pasal apa? Nama pun penyedap, MSG, faham tak? Penyedap MSG ni dia rupanya neurotoxic. Dia bukan terus kanser saja. Dia yang awal-awal lagi ialah dia menyebabkan rosak you punya nerve, urat saraf. Jadi, makcik yang akak yang saya nak jawab suruh buat video khas untuk sakit-sakit semua tu, cuba makcik betulkan dulu apa tu MSG tu duk makan lagi tak? Selagi you makan, selagi itulah you tak baik you punya nerve. Gaduh kebah lah, gaduh apa tu semut-semut lah, gaduh sakit belakang, sakit urat, salah tidur semua tu. Yes, betul. Tapi betulkan you punya MSG dulu. Kesian anak cucu you. Nak lagi dia kata benda yang atuk masak atau mak masak ni. Rupanya mak slowly duk masuk MSG. Kalau anak you minat pada makanan yang masuk MSG, dia tak mau makanan-makanan lain, samalah you keluarkan sosis juga. Sosis tu semua pun ada MSG juga. Ada pengawet dan perasa. Dan kalau ada juga pewarna, confirm you kena tolak keluar. Okey? Okey, cukup dulu. Kita mungkin, saya dah terlupa nombor berapa dah. Dalam list saya ni mungkin ada nombor 14 dan nombor 15. Dua je lagi. Ready? Makanan yang datang daripada soya punya protein. Soya bagus. Tapi kalau dijadikan tempe, kalau dijadikan apa tu, kalau yang organik, kita perah, kita buat minuman sendiri, boleh. Buat dadih tu kan, yang tu okey, no problem. Tapi kalau yang you beli soya isolate, maksudnya dia asal daripada isolate tu, maksudnya dia extract dia, ataupun dia buat protein shake, ataupun ada setengah tu kadang-kadang dia setengah orang yang angkat body weight tu, selalu dia nak cari yang ni, powder protein ni. Sebab apa? Dia percaya kepada protein daripada powder soya ataupun powder daripada whey. Whey ni daripada susu. Susu yang orang dah tak mau, yang atas tu dah jadi dia punya peninggalannya saja, yang tu dikeringkan, dijadikan serbuk, hampa makanlah, bagi body naik kononnya. Body naik tak apa, yang tu turun pula nanti. Atau saya cerita lah untuk orang lelaki kan, you naikkan estrogen you, itu masalah dengan apa soy ni kan. Jadi ambil tempe. Jadi orang Indonesia, alhamdulillah you terkenal dengan tempe, amalkan terus. Baik, kita habis penghujung cerita sekarang dengan benda-benda yang you terlupa, tetapi anak-anak muda takkan lupa. Terutama sekali you pergi kat vending machine. Tahu vending machine? Kat stesen MRT ke, kat lapangan kapal terbang ke, kalau besok nanti you travel lagi, mana-mana yang ada ke restoran yang ada vending machine. Tahu? Yang dalamnya dia bubuh coklat lah, minuman lah, air dan sebagainya tu kan. Kadang-kadang sampai makanan-makanan yang bulan berapa, tahun berapa punya you tak tahu pun. Ada orang buat kajian, itu dari segi makanan yang banyak gula memang dah out, banyak perasa, banyak semua-semualah, pewarna semua. Tapi dalam tu ada kadang-kadang racun tikus dan sebagainya. Ada binatang-binatang hidup kat situ, you tak sedar pun. Laluan dia tu, siapa nak pergi cuci hari-hari, betul tak? Dia orang pakai lambak aja kat situ. Okey, so tolong. Vending machine punya makanan, out. Okey, tolong, jangan dekat pun. Okey, gula Melaka dah diproses, out. Okey, minta maaf ni kalau ikut saya lah. Tapi kalau takat nak buat gula Melaka, nak buat kuih apa tu, kuih Melaka tu kan, makanlah. Saya ni kalau you dengar cerita macamlah pandai sangat, tak. Saya tak kata pun you jangan makan langsung. Tapi kalau lebih pada 2-3 hari you makan seminggu, benda tu juga, memang you cari penyakit lah. Kan, cheat day kita bagi sampai sehari atau dua kali seminggu kalau you nak makan tu pun.
Berarti kalau nak makan Seri Muka, kalau nak makan akok orang Kelantan, dok. So you makanlah sehari pula, seminggu 2 kali ke, silakan. Tapi kalau hari-hari buka dengan jalemah, hari-hari buka dengan teh itik, jadilah apa yang you nak, kan. Minta maaf ni cakap ni. Ramai sangat orang diabetes sekarang. Ramai sangat orang blood pressure. Tapi dia kata nak buat macam mana? Tuhan bagi. Bohong kot. Kita jangan nak saja-saja nak salahkan Tuhan, kan. Okey, cukup dulu. Zuriah, Nolia, thank you very much. Salimi boleh saya dapat 2-3. Yes, Paul Sweet is also a sweetener. Okey, Maggie, sudah. Ni, dulu saya dah buat cerita kan tentang mi segera. Tolong cek balik dalam YouTube saya. Satu topik khas untuk tu. Cek balik. Confirm. Nama. Okay, very good. Jani, Farida Hanim. So you know what is neurotoxic. Sebab tu kita cepat lupa sekarang. Cepat sangat nerve kita ni jadi tak betul, kan. Jadi masalah besar tu. Bila saraf kita terganggu, betul tak? Kedai makan, confirm lah. Kedai makan taklah dinamakan restoran kalau tak ada MSG. You panggil sekejap. Tokey mana restoran yang tak berbau MSG? Tak tahulah, mungkin yang betul-betul vegan, betul-betul vegetarian tu dia orang respect sebab dia ada prinsip sendiri, kan. Okey. Ajinomoto ke nama apa-apa. Sekarang dia orang tak pakai lagi tahu nama-nama Ajinomoto, MSG dia orang tukar. MSG pun tak tulis lagi dah. Dia tulis kat situ something called something enhancer ke, nama tu tak bunyi macam menakutkan you. Protein enhancer or something like that lah. Saya tak ingat lagi dah nama-nama baru yang dia gunakan. Pandai marketing ni, kan. Kalau dia tahu you dah pandai sikit tentang MSG, nama MSG tak akan tulis langsung. Dia tukar bahasa dia. Tapi tetap dalamnya ada Ajinomoto. Okey, faham? Geram juga saya sebab saya ni dah tua. Kalau tahulah masa muda dulu doktor diajar dalam medical school benda-benda ni semua, kita boleh tolong ramai orang. Tapi selalunya doktor belajar melalui macam ni lah, pengalaman, melalui turning point in life, kan. Gaya hidup yang terpaksa saya tukar sebab dah kena kanser dan sebagainya. Tapi itu semua hikmah. Walaupun dah berumur, saya nak ajar juga lagi. Sebab anak-anak muda, doktor-doktor muda, nurse-nurse muda, semua belajar benda ni. Pak cik nak ajar ni, tok cik nak ajar. Supaya you jadi perawat dan juga doktor-doktor yang berkaliber preventive medicine. Jangan jadi curative medicine. Tahu curative? Yang cuma nak rawat saja. Kita kena menghindar dulu. Sebab menghindar tu lebih murah dan lebih menguntungkan dan orang tak sengsara lama. Baik. Mariam, ada soalan apa-apa? Saya dah habis. Terima kasih banyak. Cukup dulu ya. Mas Hayati Rosmono. Abdul. Nama dahsyat betul lah you all. Nur Hayati. Kantin bergerak, tu semua yang bergerak tu. Ni, saya ni kalau cakap macam ni mesti kena bantai ni, kan. Tapi nak buat macam mana? Saya terpaksa cerita. Kan? You pernah tengok tak kedai-kedai restoran moden-moden pun kadang-kadang dia ambil perasa je nak bagi strawberry ke, lepas tu dia masuk dalam kopi. Saya tak mau sebut nama-nama ni. Saya order, saya tengok kat mana dia cari strawberry dia. Rupanya ada macam liquid. Dia tekan tu, rasa strawberry. Mahal tu. Okey, tempat-tempat yang famous, lifestyle restaurant ni, kan. You pergi tepi-tepi airport semua tu, orang semua duduk dengan iPad, dengan handphone semua order. Order dah 18-19 ringgit satu minuman je. Dalam tu dia tekan benda tu, bagi rasa je. Masya Allah. Saya fikir-fikir balik apa nak jadi kat dunia ni, kan. Itulah. Okay, terima kasih ya. Wan Nurul hari ni semangat sikit pasal apa? Patutnya saya tekan benda ni dah lama dah. Ni baru saya cerita 15, ada lagi. Alhamdulillahnya cerita ni, banyak lagi makanan yang kita boleh makan. Beribu lagi. Kita orang Malaysia, orang Timur ni, orang Brunei, Singapura, Indonesia ataupun Thailand, kita untungnya kita boleh makan beratus jenis sayur-sayuran. Termasuk ulam-ulam tu. Buah kat tropika ni lagi banyak. Semua sedap-sedap, manis-manis. Semua boleh makan. Kan? Jadi apa nak risau? Ubi, benda-benda kacang-kacang berlambak, kecuali peanut butter semua tak boleh lah. Tu saya dah ceritakan. Nanti kita buat cerita tentang peanut je. Kotlah you tak faham sangat kenapa kita duk tekan peanut ni. Rupanya ada 1-2 jenis yang boleh makan lagi. Macam kopi jugalah, bukan semua tak boleh makan. Ada benda yang boleh makan. Dan baru saya tahu kenapa kopi tu tak boleh makan. Lain kali kita cerita. Ada yang masih boleh makan. Okey.
So, bye. Kita jumpa lagi. Soalan, kalau ada satu, dua, saya boleh terima. Kalau tak ada, cukup dulu ya. Sebab dah panjang cerita ini. Terima kasih. Kurma no problem. Semua yang datang daripada yang Tuhan jadikan original, manis, masam ke, ada cuka ke apa pun, semua boleh. No problem. Satu hari saya nak cerita pasal cuka pula. Okay? Susu almond boleh. Kan daripada tanah, daripada biji-biji red. Boleh lah. Yang susu yang tak boleh tu yang datang daripada binatang. Binatang pun bukan tak boleh, tetapi binatang yang telah diinjek, yang telah dimakan benda-benda berpelet, yang melalui hormon, ada antibiotik dan ada macam-macam lagi lah. Yang tu yang tak boleh. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda mendapat manfaat pada bulan Ramadan yang dekat habis ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.